Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah ya, kita bertemu lagi dalam sesi yang ketiga program Celik Al-Quran seri 1 yang akan membincangkan surah An-Nur ayat yang ke-34, surah An-Nisa ayat yang ke-34, yang mana ya kita akan bincangkan tajuk yang memang mesti kita kupas, iaitu tentang nusyus. Siapakah sebenarnya yang nusyus ini? Adakah hanya isteri ataupun juga suami? Dan alhamdulillah ya, program ini telah menemui para pelayar semua untuk kali yang ketiganya ya. Dan dalam sesi yang pertama kita bincangkan sekitar ayat yang sama tentang bagaimanakah betulkah sama ada Islam ini membenarkan suami itu untuk boleh memukul isterinya. Dan perbincangannya juga hangat, alhamdulillah telah juga kita dapatkan intipatinya. Dalam sesi yang kedua kita bincangkan tentang qawamah, kerana dalam ayat ini ada mengatakan tentang qawamah sama ada ia menguasai atau melindungi. Dan kali ini kita bincangkan tentang nusyuz juga, yang mana ada di dalamnya ayat tersebut. Sebelum kita teruskan, mari kita persilakan qari kita untuk memperdengarkan surah An-Nisa ayat 34 yang akan kita bincangkan. Silakan. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, saya berikan mafhumnya. Lelaki itu pelindung kepada wanita kerana Allah melebihkan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain, dan kerana mereka telah memberikan nafkah dan hartanya. Maka wanita yang salihah itu adalah mereka yang taat dan menjaga diri ketika ketiadaan suaminya, kerana Allah telah menjaga mereka. Para wanita yang kamu khawatirkan akan nusyuznya, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Begitulah ayat yang kita akan perbincangkan dan kupaskan. Dan untuk tajuk hari ini nusyuz, adakah siapakah yang nusyuz, isteri atau suami? Kita sangat bertuah kerana dapat menjemput dua ahli panel yang sangat berwibawa untuk membincangkan tentang tajuk ini. Yang pertama Al-Fadilah Ustazah Fatimah Syarha Muhammad Nurdin. Apa khabar Ustazah? Alhamdulillah. Merupakan pengarah kepada Sebarkan Bahagia Resources, juga penulis, dan telah setia bersama kita daripada sesi yang pertama. Jadi maklum balas yang kita dapat memang kupasan Al-Fadilah Ustazah memang sangat sangat apa orang kata
kita harapkan dan kali ini kita bawakan lagi Al-Fadhilah Ustazah. Dan juga yang saya sangat rasa excited ni, bangun pagi dah rasa macam okey, hari ni kita akan bersama dengan Yang Amat Arif, Datuk Setia Dr. Muhammad Naim bin Mukhtar. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah Tuhan. Yang merupakan Ketua Pengarah dan juga Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Jadi kita memang dapat orang kata orang nombor satu lah di dalam konteks perundangan Islam di negara ini untuk membincangkan tentang nusyuz ni. Jadi pertama sekali saya bagi pihak Akademi Dr. Har dan juga Wanita Berdaya Selangor yang merupakan projek bersama juga dengan Sinar Plus dan juga dengan Quran Awards, kita rasakan ini adalah platform yang sangat sesuai untuk membincangkan topik ini. Baik, saya masuklah kepada perbincangan kita. Saya nak tujukan ni kepada Ustazah Fatimah Syarah. Bolehkah agaknya Ustazah huraikan apa yang dimaksudkan sebagai nusyuz tu? Kita selalu dengar ni nusyuz dan mungkin dari sudut bahasa dan istilahnya. Kerana saya dapati sebagai guru ni lah Ustazah Fatimah, kalau kita tak tahu takrifan tu, maka masing-masing ada apa orang kata dia punya definisi sendiri. Dan mungkin Ustazah juga boleh nyatakan di dalam Al-Quran itu ayat-ayat lain yang juga menyentuh dan membicarakan tentang nusyuz ini. Silakan Ustazah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya sangat teruja hari ini diapit oleh dua orang pejuang yang saya sangat kagumi, yang saya ikuti daripada dulu. Tolong betulkan saya mana yang salah, lengkapkan saya mana yang kurang. Saya terlalu miskinlah untuk menghargai jasa kalian yang berfikir, kerahkan tenaga, usaha, siang malam, fikir ummah. Mujur ada Allah yang maha agung, maha kaya, layak insya-Allah membalas dengan sebesar-besar ganjaran saat datang jumpa Allah nanti. Mudah-mudahan kita doa sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Dr. Har tanya tentang makna nusyuz dari segi bahasa dan juga istilah. Baik. Nusyuz ini satu mustalah yang diambil dari Al-Quran yang maknanya dari segi bahasa itu berlegar, berkisar daripada kata akar. An-nashzu ataupun an-nashzu maknanya al-uluwi wal-irtifa'. Ulu ni satu perbuatan meninggikan. Irtifa' ni satu perbuatan mengangkat. Kalau kita kata saya nak angkat sesuatu dari tempat rendah nak angkat ke tempat tinggi, dalam bahasa Arab kita sebut wa anshazat asy-syai'. Kita angkat. Jadi makna ini secara bahasa ini dipinjam untuk menggambarkan keadaan, keadaan tarafu'il mar'ah awir rajuli, keadaan wanita atau lelaki mengangkat, meninggikan dirinya, enggan untuk melaksanakan kewajipannya sebagai suami atau isteri. Sebab tu dalam surah An-Nisa ayat 34 ni, kalau kita tengok bawah sekali tu, Allah ingatkan apa? Allah ingatkan, innallaha kana 'aliyyan kabira. Allah yang maha tinggi. Allah yang maha besar. Sebab manusia lelaki perempuan ni dia ada potensi untuk lakukan dosa pahala. Dia ada kecenderungan untuk boleh jadi nak meninggi diri. Tak nak buat kewajipan Allah suruh, tapi tak nak buat. Sebab nak meninggikan diri, nak tunjuk takabur dia, ego dia kepada pasangan dia. Jadi itu dari segi bahasa. Ini saya ambil daripada artikel Mafhumun Nusyuz fil Quranil Karim. Jadi perkataan ini cantik sungguh, hebat sungguh Allah ambil untuk kita menggambarkan situasi suami isteri. Disebutkan lagi dalam artikel yang lain yang bertajuk An-Nusyuz bainaz zawjain al-asbab wal ilaj. Didefinisikan nusyuz itu ialah irtifa'u syarik fil hayati zawjiyah. Maknanya satu pihak dia meninggikan diri
dalam kehidupan berumah tangga, amma aujaballahu alaihi. Dia tak nak buat apa yang Allah wajibkan ke atasnya, fi haqqi syarikih, dalam menunaikan hak pasangannya. Allahu Akbar. Ada 4 kali Allah sebut perkataan nusyuz ini dalam Al-Quran. Ada berapa? 4 kali. 2 Allah sebut dalam konteks kekeluargaan. Ya, maknanya secara istilah. 2 lagi Allah sebut dalam konteks maknanya secara bahasa. Kat mana tu Allah sebut? Pertama tadi yang kita bacakan surah An-Nisa ayat 34. Ya. Yang keduanya dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Rupanya Allah bukanlah mengingatkan tentang nusyuz ini kepada orang perempuan sahaja. Lelaki pun berpotensi untuk buat nusyuz ini. Sebab tu dalam surah Al-Baqarah ayat 259 pun disebutkan, jika kamu takut pasangan kamu, surah An-Nisa ayat 128, maaf. Ya, surah An-Nisa ayat 128. Allah ingatkan, ya, kalau wanita itu takut pasangannya berlaku nusyuz atau bersikap acuh tak acuh, maka tak ada dosa lah untuk mereka lakukan sulh perdamaian. Okey, itu untuk makna dalam konteks kekeluargaan. Untuk konteks bahasa yang saya sebut tadi kan, angkat daripada tempat rendah buat tinggi, itu disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 259 dan disebut dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Itu konteks bahasa. Kalau surah Al-Baqarah ayat 259 tu, wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Kisah seorang lelaki tu, dia tengok satu kota tu macam dah hancur, dah runtuh. Dia pun terfikir, macam mana nanti Allah nak hidupkan balik kota ni? Allah pun matikan dia 100 tahun dalam keadaan makanan dia tak berubah, keldai dia jadi tulang belulang. Lepas tu Allah kata, Allah hidupkan balik dia, Allah kata, tengok tulang tu kan Allah angkat, cantum balik, lepas tu jadi daging. Itu konteks bahasa. Dan satu lagi tu, subhanallah, dalam konteks majlis ilmu ni, Allah SWT firman, ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dalam majlis ilmu ni, kalau diminta untuk luangkan masa, datang. Macam insan-insan yang ada kat sini, insan-insan yang mendengar ni, masya-Allah. Dan kalau dikatakan berdirilah, mana kata kalau ramai lagi nak masuk, tak cukup ruang berdiri, maka berdirilah. Allah nak bagi kita kelapangan. InsyaAllah nak angkat darjat kita dengan beberapa darjat. Itulah antara penggunaan makna-makna nusyuz dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Saya kalau setiap kali dengar Ustazah Fatimah Syahrini, saya nak jadi anak murid dia. Dia punya kupasan tu. Jadi kita tahu sekarang ni bahawa ayat itu sebenarnya berkaitan dengan mengangkat ke tempat yang lebih tinggi begitu. Dan Ustazah Fatimah bangun, dia itu satu, kalau dia sebut pendidikan, Datuk, dia ini adalah ini cara yang kita nak bagikan pelajar kita betul faham tu, bahawa ini bukan pasal duduk ni, pasal berdiri. Jadi kalau mungkin dalam konteks suami isteri tu, isteri yang meninggikan diri dia, mengangkat diri dia lebih daripada suami, ataupun kalau dia tak buat begitu pun dia merendahkan suami dia. Jadi dia ada cerun, ada cerun apa orang kata kekuasaan di situ, atau sebaliknya jugalah suami. Jadi tadi Ustazah Fatimah ada nyatakan bahawa ada satu lagi ayat dalam surah yang sama, An-Nisa ayat 128, yang mengatakan tentang suami yang kamu khawatiri nusyuznya. Jadi kan jadi nak minta lah pandangan daripada Yang Amat Arif untuk menghuraikan dalam konteks ini asbabun nuzul ayat ni, dan juga mungkin dalam konteks apakah yang dinamakan sebagai nusyuz orang lelaki ni, suami ni. Silakan Yang Amat Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Terima kasih Datuk Ha, terima kasih Ustazah Fatimah. Berbalik kepada ayat yang menjadi perbincangan, kalau kita lihat apa yang dijelaskan oleh Ustazah Fatimah sebentar tadi,
Ada 2 ayat yang Allah SWT sebut perkataan nusyuz ini. Satu, ayat yang dibacakan oleh Qari tadi dalam surah Nisa ayat yang ke-34. Yang ini berkaitan dengan nusyuz isteri. Dan ayat yang satu lagi yang disebut oleh Datuk Ha tadi itu adalah nusyuz di mana kebimbangan isteri terhadap nusyuz suami. Jadi saya rasa platform ini untuk kita perjelaskan, sebab bila masyarakat Melayu Islam kita ni bila sebut nusyuz, dan pengalaman saya di Mahkamah Syariah pun bila menyebut tentang nusyuz ini akan menyebut nusyuz isteri terhadap suami. Dan salah faham ini Datuk Ha, Ustazah Fatimah, menyebabkan berlaku ketidakadilan dan kezaliman ini berterusan. Jadi saya rasa perbincangan berkaitan nusyuz pada pagi ini sangat penting untuk kita tunjukkan bagaimana adilnya Islam itu bila Allah SWT mengenengahkan satu-satu istilah, satu-satu kesalahan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Allah tak rujuk kepada satu gender. Tapi sebenarnya perlakuan kesalahan itu juga boleh berlaku dengan gender yang satu lagi. Yang inilah yang Allah SWT sebut di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-128, di mana ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wa inimra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khairun wa uhdiratil anfusus syuh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Saya tengok sekejap ayat tu. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Betul. Dan maksudnya, dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul nusyuz dari suaminya atau tidak melayaninya, maka tiadalah salah bagi mereka suami isteri tersebut membuat perdamaian di antara mereka berdua secara yang sebaik-baiknya. Kerana apa Allah SWT sebut wasulhu khairun? Kerana perdamaian itu lebih baik bagi mereka daripada bercerai-berai. Sedang sifat bakhil, kedekut, tidak suka memberi atau bertolak ansur itu memang tabiat semula jadi yang ada pada manusia. Dan jika kamu berlaku baik dalam pergaulan dan mencegah diri daripada melakukan kezaliman, maka sesungguhnya Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, dalam ayat tadi jelas menunjukkan bagaimana Allah menggambarkan kebimbangan seorang isteri bila mana berlakunya nusyuz suami. Ustazah Fatimah dah jelaskan tadi maksud nusyuz tadi. Daripada sudut bahasa dan juga daripada sudut istilah. Maknanya bila kita menyebut tentang nusyuz ini, hatta kalau kita tengok dalam undang-undang yang saya akan jelaskan kemudian, nusyuz ini dia berkait rapat dengan isu kesalahan. Maknanya bila mana seorang isteri melakukan sesuatu kesalahan, ayat ke-34, Allah jelaskan bagaimana tindakan seorang suami yang adil bila mana berlaku nusyuz di pihak isteri. Okey? Hari ini dalam surah An-Nisa 128, Allah SWT ajar bagaimana seorang isteri kalau mendapati suaminya melakukan sesuatu kesalahan, nusyuz, yang kita istilahkan nusyuz tadi itu. Jadi maknanya kita nak tekankan di sini tuan-tuan dan puan-puan bahawa nusyuz ini boleh berlaku sama dilakukan oleh seorang isteri maupun seorang suami. Sebab sebagai seorang manusia, kita ni tidak akan lari daripada melakukan kesalahan. Dalam hubungan suami isteri itu, kita tidak boleh mengatakan setiap masa isteri itu saja yang nasyizah, yang sentiasa melakukan kesalahan. Suami ini dianggap maksum, tak lakukan kesalahan, maka tidak ada istilah suami itu nusyuz. Tidak. Allah SWT punya adilnya nak menunjukkan bahawa akan berlaku nusyuz pada isteri dan suami, maka Allah SWT tegur kita.
Sebab apa tuan-tuan dan puan, Allah tegur isu berkaitan dengan nusyus ini, dan dalam masa yang sama Allah ajar kita. Allah ajar seorang isteri bagaimana nak menghadapi suami yang nusyus. Allah SWT ajar seorang suami bagaimana nak menghadapi isteri yang nusyus. Ini adilnya Allah SWT. Allah jadikan kita dan Allah ajar kita bagaimana nak menyelesaikan isu suami dan isteri yang nusyus ini. Yang ini yang disebut Datuk Ha dalam ayat ke-128, dan bagaimana sebab nuzul ataupun turunnya ayat Al-Quran ini, dia berkait rapat dengan apa yang berlaku pada isteri Nabi SAW, iaitu Saudah binti Zam'a, isteri Rasulullah selepas daripada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal wafat, dan kemudian Rasulullah berkahwin dengan Saudah binti Zam'a. So Saudah ini tuan-tuan dan puan adalah isteri yang agak berumur, dan ketika itu Rasulullah berkahwin dengan isteri-isterinya yang lain, dan yang paling muda kita tahu yang paling Rasulullah sayang iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni adalah isteri Rasulullah yang paling muda. Jadi Saudah ni sebagai seorang isteri, dia sayang pada suami dia. Rasulullah tidak ada sebarang nusyus, sebab tu ayat tu Datuk Ha digunakan wa inimra'atun khafat min ba'liha. Maknanya kebimbangan Saudah, kemungkinan suami dia akan bertindak sesuatu, termasuklah menceraikan beliau. Tetapi Saudah ni sayang pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa Saudah buat? Saudah buat tawaran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata, engkau tak perlulah ceraikan aku. Dalam masa yang sama, negotiate. Aku tak nak tuntut, saudara. Kalau adil itu ialah giliran kamu untuk bersama dengan kami suami isteri-isteri ni pada setiap malam contohnya, kan? Tetapi mengambil kira umur aku dan madu yang lain, terutamanya Aisyah radhiyallahu anha, maka Saudah berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan kena ingat, Rasulullah tidak melakukan sebarang kesalahan. Ini cuma kebimbangan. Kebimbangan Saudah yang Rasulullah, sebab mungkin dah hilang rasa sayangnya kepada dia sebab dah ada isteri yang lebih muda. Jadi dia negotiate. Sebab itulah dalam ayat Al-Quran tersebut Allah SWT Allah SWT sebut tentang wasulhu khairun. Jalan perdamaian antara suami dan isteri itu adalah yang terbaik. Maknanya Allah SWT ajar pada kita tuan-tuan dan puan untuk kita bina keluarga yang sakinah, tenang, mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat tadi. Seboleh-bolehnya seorang suami itu dia kena elak daripada menjadi suami yang nashiz. Suami yang tidak menjalankan tanggungjawab. Sebab Ustazah Fatimah dah bagi takrifan tadi. Nusyus ni berlaku bila mana seorang isteri, seorang suami tidak melaksanakan tanggungjawab dia. Suami tidak berikan nafkah, suami tidak memberikan kasih sayang kepada isteri, memukul isteri, menzalimi, mengambil duit pendapatan isteri setiap bulan. Yang ini adalah suami-suami yang tidak bertanggungjawab. Seorang suami yang nusyus. Apa Allah SWT ajar pada kita? First kali ajak bincang. Yang ini cari jalan perdamaian. Bincang, nampak? Bagaimana Saudah berbincang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah SWT ajar bila berlakunya bimbang isteri, berlakunya nusyus pada suami tadi, kebimbangan dia termasuklah kebimbangan dia yang suaminya akan menceraikan dia. Apa first step yang pertama yang perlu dilakukan? Ialah untuk mereka ini berbincang pasangan tadi. Cari jalan perdamaian. Wa in tuhsinu, sekiranya kamu membuat kebaikan, watattaqu, dan bertakwa kepada Allah SWT, fa innallaha kana bihi bima ta'maluna khabira. Jadi Allah SWT itu Maha mengetahui. Jadi yang ini Datuk Ha sebab nuzul ayat Al-Quran tadi. Tuan-tuan dan puan Datuk Ha, saya tambah sikit.
Sebenarnya ayat berkaitan dengan An-Nisa ayat 128 ini, dia berkait rapat juga dalam surah An-Nisa ayat yang ke-35. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-35, Allah SWT ada menyebut tentang hakam. Di mana digalakkan bila berlaku wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Sekiranya kamu takut berlakunya syiqaq, pergaduhan yang berterusan antara suami isteri, maka apa Allah SWT ajar di dalam Al-Quran tersebut? Allah ajar kita pada suami, fab'asu, maka hendaklah kamu hantar seorang wakil bagi pihak suami dan seorang wakil bagi pihak isteri. Tuan-tuan dan puan, asas dia yang nak diajar di sini. Dan saya sebagai ketua pengarah, ketua hakim syar'i yang bertanggungjawab untuk melihat kepada perjalanan mahkamah syariah ini, sudah tentu saya menganjurkan berdasarkan apa yang Allah SWT ajar di dalam Al-Quran untuk kita bina keluarga yang ada sakinah tadi itu atas asas mesti ada komunikasi yang baik, perbincangan yang baik. Sebab yang ini adalah sebahagian daripada ujian yang Allah SWT berikan pada kita. Jadi untuk kita bina sakinah dalam keluarga, nak pastikan supaya keluarga yang kita sayang dan kita nak bina secara baik tadi itu akan berjalan dengan baik, maka asasnya ianya dibina atas perdamaian. Itu first step. Nanti saya akan jelaskan lebih, Datuk Ha. Kemudian nanti, sebab ada yang berlaku juga, Ustaz Fatimah kata, cakap sabar, sampailah kena belasah apa-apa. Sabar, sampailah sampai ke penghujung. Sebab Datuk KP hari ni cakap, sabar, sampai kena belasah habis-habis apa pun. Berdamai. So, jadahat yang tu nanti saya akan jelaskan kemudian dalam keadaan di mana, bila mana seorang suami tadi melakukan perbuatan nusyuz. Jadi kita ringkaskan, Datuk Ha, apa yang Ustazah Fatimah sebut dengan saya tadi dan apa yang saya sebutkan sini, tuan-tuan dan puan yang kita kasih sekalian, kita boleh simpulkan di sini bahawa nusyuz itu bukan saja boleh berlaku di kalangan isteri, tetapi juga ia boleh berlaku di kalangan suami-suami. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya, bila dengar penerangan daripada Yang Mak Arif, rasa macam kenyang. Bukan apa ya, kita memang tahu Islam tu sangat adil dan apabila diberikan tentang penjelasannya bahawa bukan saja isteri yang boleh ya kita dapati nusyuz padanya, juga suami. Jadi kita berehat sebentar ya, sebab kita ada banyak lagi soalan selepas ini untuk menjelaskan lagi ya. Tadi ni kira baru buka gelanggang ya. Lepas tu nanti kita akan selepas kita rehat sebentar. Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah percaya pada janji-janjinya, syukur segala. Alhamdulillah, kita bersama lagi di dalam sesi yang ketiga siri program Celik Al-Quran, membincangkan tentang surah An-Nisa ayat yang ke-34 dengan tajuk siapakah yang nusyuz, suami atau isteri. Ya, jadi kita dah buka gelanggang dengan
takrifan yang dinyatakan oleh Ustazah Fatimah Syarah tadi, dan juga satu lagi ayat Al-Quran di dalam surah yang sama iaitu ayat 128 yang membincangkan tentang nusyuz suami itu dan yang Amat Arif Datuk Setia Dr. Naim telah terangkan dan kali ini kalau kita lihat dalam dua ayat itu yang Amat Arif tadi juga telah nyatakan juga ada kebimbangan di situ. Dari faktor kebimbangan itu menjadikan nak tanyakan kepada Ustazah Fatimah Syarah, benarkah sekiranya ada pandangan yang mengatakan nusyuz suami isteri perlu dielakkan dari berlaku? Maknanya kalau boleh kita elakkan, dan apakah implikasi buruk yang akan berlaku sekiranya berlakunya nusyuz dalam hubungan suami isteri? Silakan Ustazah. Terima kasih Dr. Har. Masya Allah. Antara keindahan bahasa Al-Quran yang kita belajar daripada surah An-Nisa ayat 34 dan juga surah An-Nisa ayat 128, Allah ingatkan kepada kita tentang sebenarnya kebijaksanaan mencegah sebelum merawat. Bila Allah sebut wallati takhafuna nusyuzahun, wanita-wanita yang kamu takut mereka tu berlaku nusyuz, kamu takut mereka berlaku nusyuz. Allah tak suruh labelkan dia nusyuz sesuka hati. Sebab kita dalam kepimpinan keluarga, sebagai suami, sebagai isteri, kita nak pelihara ahli keluarga kita dari azab neraka Allah. Jadi apa-apa yang berkenaan dengan murka Allah tu, kalau boleh kita lah nak jadi hero, pejuang yang nak mendidik, yang nak membaiki, nak islahkan keadaan. Bukan pergi label pula dengan label yang kita sendiri tak nak benda tu. Jadi dalam Quran Allah sebut wallati takhafuna nusyuzahun. Dan untuk yang lelaki juga, yang doktor yang Ahmad Arif terangkan tadi, wa in khafat min ba'liha nusyuzan. Kalau kamu takut pasangan tu berlaku nusyuz, ini kebijaksanaan mencegah sebelum merawat. Dan dalam kehidupan kita pun kita tengok kita tak nak rumah kita kena curi, kita kunci rumah. Kita tak nak bil elektrik mahal, kita jimat-jimat. Lepas tu misal kata ada risiko berlaku banjir akan datang. Dari sekarang, kita bukan duduk diam. Kita buat langkah-langkah pencegahan dengan doa pagi petang, insya-Allah boleh tolak bala. Lepas tu kita buatlah perbaikan sistem longkangnya, kawal penebangan hutang dan sebagainya lah, hutan bukan hutang. Jadi itu semua adalah kebijaksanaan mencegah sebelum merawat yang memang perlu ada dalam kehidupan kita. Sebabnya kalau betul-betul berlaku nusyuz ni, memang implikasinya sangat buruk lah dalam kehidupan suami isteri. Sebab tu antara langkah-langkah pencegahan lagi yang diingatkan dalam Al-Quran As-Sunnah, Allah sebut antaranya dalam surah An-Nisa ayat 19. Jika kamu tak suka mereka, yakni kalau suami tu tak suka pada isteri, bersabarlah, kerana mungkin kamu tak suka satu perkara, tapi Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Allah bukan suruh ceraikan je lah kalau tak suka. Tak. Sebenarnya ini antara kebijaksanaan yang Allah ajar untuk sabar dan terus sabar dan terus sabar, sehinggalah kalau keadaan tu memang tak mampu dipulihkan, yes, kita akui yang tolak itu pun salah satu solution, tapi bukan sembrono semudah itu. Bahkan istilah nusyuz ni juga kita tak boleh sebarangan nak pergi label dekat pasangan kita. Sebab tu kita perlukan mahkamah. Mahkamah lebih adil mendengar kedua-dua pihak menilai. Bahkan istilah nusyuz, kalau dari segi mahkamah, yang Mak Arif lebih arif lah, dia menggambarkan situasi yang sangat spesifik lah. Kalau di sisi fuqaha, memang perinciannya tu kita boleh tengok kepada beberapa gambaran. Implikasi buruk bila berlaku nusyuz. Apa keadaan yang berlaku? Antaranya pasangan tu tak nak buatlah kewajipan. Patut dia buat, dia tak nak buat. Dia ambil ringan, dia caci, dia hina, dia maki. Kalau isteri tu, dia tak nak bagi suami dia jimat dengan dia. Dia tak nak duduk sekali dengan suami tanpa sebarang uzur. Dia keluar rumah tanpa izin suami. Dia cenderung pada lelaki lain. Main kayu tiga di belakang suami. Ini gambaran-gambaran hubungan yang buruk antara suami isteri yang kita sebut sebagai nusyuz. Dan kalau suami pula, ada juga gambaran yang disebutkan dalam etika ri'ayatul rabitah az-zawjiyah min khilalil Quran.
Suami ni dia seksa isteri, dia pukul isteri, dia hina, dia caci, dia merendahkan. Dia tak bagi nafkah. Lepas tu dia cenderung pada yang lain. Dia tak berlaku adil. Kalau dia berpoligami, dia tak berlaku adil. Itu pun boleh dianggap sebagai implikasi buruk lah bila berlaku nusyuz dalam rumah tangga. Wallahualam. Jadi kalau kita lihat di situ ya, bahawa nusyuz itu sesuatu yang mesti kita jauhi ya. Sebagai doktor ni memanglah ya, kita selalu kata ya, prevention is better than cure. Not just better but also cheaper ya. Bila dah berlaku lah ya, sesuatu perkara tu memang dah susah untuk kita ubati ya. Jadi untuk yang amat arif pula ya, memanglah dah kita nak cuba cegah-cegah tapi berlaku juga. Ya, nusyuz ini kita dapati memang berlaku apabila berlakunya pengabaian kewajipan, hilangnya rasa hormat ya. So itu mungkin antara faktor-faktornya. Jadi saya nak bagi sepenuh ya masa ini untuk yang amat arif ya, nyatakan bagaimana agaknya bila berlaku nusyuz itu, apa yang sepatutnya suami dan isteri ni lakukan. Kalau misalnya suami kita nampak macam cepat-cepat pergi kat mahkamah ya, kata isteri dia nusyuz. Tapi hari ini kita tahu bahawa bukan senang je nak kata nusyuz ni. Dan untuk para isteri juga, rupanya ada konteks yang namakan suami tu nusyuz. Jadi saya minta yang amat arif untuk ya, berikan orang kata garis panduan dari sudut pensabitan daripada undang-undang yang ada untuk melindungi kita dan memastikan bahawa keadilan Islam itu berlaku. Silakan yang amat arif. Terima kasih Datuk Ha. Saya rasa menarik ni sebab dalam konteks kita di Malaysia ni, dalam untuk kita lahirkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saya kerap cakap Ustazah, maknanya bukan sekadar pasangan yang beragama Islam tadi perlu mematuhi ataupun menghayati serta melaksanakan hukum-hukum syariat kekeluargaan yang dipelajari di masjid-masjid, surau-surau dan sebagainya. On top of that, selain daripada itu, penting untuk pasangan suami isteri tadi itu untuk mengetahui tentang apa yang diperuntukkan di dalam undang-undang. Kita ambil contoh yang Datuk Ha, bab poligami. Ramai suami kata bila dia nak berpoligami, dia kata itu hak dia. Dan dia boleh berkahwin dengan siapa saja yang dia nak, walaupun dia tahu dia tidak ada kemampuan, sebab dia kata itu memang hak seorang suami. Jadi isteri tak boleh nak persoalkan. Itu yang difaham, yang diajari, yang dipaham. Dan kebanyakan isteri pun mungkin faham macam tu. Tetapi dalam konteks perundangan di Malaysia, jelas menunjukkan mana-mana suami yang nak berkahwin lebih pada seorang, dia kena dapat kebenaran daripada hakim. Undang-undang kata sebelum mahkamah nak berikan kebenaran, isteri yang pertama tadi akan dipanggil ke mahkamah. Isteri tadi tu akan bantu hakim saya untuk jelaskan sama ada suami tadi tu mampu ataupun tidak. Sebab dia nak berkahwin ni Ustazah Fatimah, dia nak berkahwin dengan seorang perempuan yang lain. Jadi kalau perempuan yang sedia ada ni pun, dia tidak mampu untuk melaksanakan tanggungjawab, bagaimana dia nak berkahwin lagi satu? Jadi di situ tuan-tuan, ini yang saya katakan, apa yang ada dalam hukum mesti dibaca bersekali dengan apa yang ada di dalam undang-undang. Jadi sebab itulah kita tak boleh tengok untuk menjadi pasangan Islam, untuk bentuk keluarga yang sakinah tadi tu, mesti digabung jalinkan antara pematuhan kepada hukum dan pematuhan kepada undang-undang yang telah digubalkan. Termasuklah saya nak tambah di sini berkaitan dengan isu nusyuz ini. Kita kerap, Datuk Ha, Ustazah Fatimah, bila mana isteri itu, ini berlakulah di mahkamah, ini memang saya dah berpuluh tahun kadang-kadang saya kata macam nak muntah dah mengendalikan kes-kes kekeluargaan ni di mahkamah syariah ni. Macam-macam yang kita dengar kan Ustazah. Jadi kerap berlaku kadang-kadang benda-benda yang kecil, isteri tu tak ikut suami kan Ustazah Fatimah. Dia kata, hari ni kau ni adalah isteri yang nusyuz. Yang ni Ustazah Fatimah sebut tadi. Nak melabelkan seseorang itu nusyuz ataupun tidak, sama ada hak dia ataupun hak siapa. Datuk Ha, hari ni pula
Dia belajar. Datuk KPJKSM kata rupanya suami pun boleh nusyus. Hak ni nanti kan balik-balik ni kat rumah ni. Kan? Soal isteri pula pergi isytihar suami nusyus. Abang hari ni saya dah belajar dah. Datuk Ketua Pengarah tu kata suami pun boleh nusyus. Hari ni saya isytiharkan abang sebagai suami yang nusyus. Dah habis. Satu label melabel yang lain. Maka dalam konteks ini dah tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, undang-undang sebut bila mana ada dakwaan sama ada isteri itu nusyus ataupun tidak, maka yang boleh menentukan ianya adalah mahkamah. Yes. Maknanya hakim-hakim di mahkamah syariah, hakim-hakim saya yang bertanggungjawab untuk menentukan sama ada isteri itu nusyus ataupun tidak. Kita ambil contoh. Berlaku kes di mana isteri dipukul suami. Ustazah, banyak kes kan? Isteri keluar rumah nak selamatkan diri dia. Okey? Yeah. Bawa dia keluar daripada rumah untuk selamatkan dia daripada kezaliman dipukul oleh suami tadi. Yeah. Tapi dia faham Ustazah, dia kata kalau keluar daripada rumah kelamin tanpa kebenaran daripada suami, saya akan jadi isteri yang nusyus. Kawan ni ajaklah dia bawa keluar daripada rumah. Tapi disebabkan bimbang dia untuk menjadi isteri yang nusyus, duduklah kat rumah tu dipukul sampai nak rak, patah sini patah sana, tak keluar daripada rumah tersebut sebab dia faham kalau keluar rumah tanpa izin suami tadi, maka dia menjadi isteri yang nusyus. Tapi tuan-tuan dan puan, saya dah sebut di sini. Seksyen 59 kurungan 2 Akta Enactment Undang-Undang Keluarga Islam memberikan kuasa kepada mahkamah syariah untuk menentukan sama ada isteri itu nusyus ataupun tidak. Dengan lain perkataan, selagi mana tidak ada mana-mana hakim mahkamah syariah yang mensabitkan isteri tadi sebagai isteri yang nusyus, dia tidak akan menjadi seorang isteri yang nusyus. Sebab kuasa nak menentukan sama ada isteri itu nusyus ataupun tidak, itu kuasa tu dia letak daripada mahkamah. Tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, apa kesan nusyus ini? Bila mana seorang isteri itu nusyus, maknanya suami tidak bertanggungjawab untuk memberi nafkah pada dia. Itu kesan daripada sudut hukum, kesan yang diperuntukkan dalam undang-undang Seksyen 59 yang saya bacakan tadi. Disebut di situ efek ataupun kesan daripada nusyus. Jadi untuk melepaskan tanggungjawab suami daripada memberikan nafkah kepada isteri atas dasar isteri tadi itu telah nusyus, bukan dengan cara suami tadi yang mengisytiharkan isteri tadi itu nusyus. Dengan lain perkataan, walaupun isteri yang dipukul tadi keluar daripada rumah untuk menyelamatkan diri dia daripada kezaliman dipukul oleh suami yang tidak bertanggungjawab tadi, isteri yang keluar daripada rumah tadi, selagi mana suami tadi tidak memfailkan sabitan nusyus di mahkamah syariah, walaupun dia keluar daripada rumah tadi, dia masih dianggap sebagai isteri yang taat dan tanggungjawab memberi nafkah itu masih ada lagi pada suami. Jadi apa yang akan berlaku Datuk Ha? Suami tadi itu perlu failkan permohonan di mahkamah syariah yang berhampiran. Kalau katakan dia duduk di Gombak Timur, dia failkan permohonan sabitan nusyus tadi di mahkamah syariah Gombak Timur. Dia failkan saman tadi itu, tuntutan tadi itu akan diserahkan kepada isteri yang keluar daripada rumah tadi, yang nak selamatkan diri dia. Jadi isteri tadi itu, orang yang dituntut, defendant, akan hadir ke mahkamah pada tarikh yang dijemput oleh mahkamah. Katakan 22 hari bulan Oktober, dia hadir ke mahkamah. So pada 22 hari bulan Oktober, dia akan jelaskan kepada yang arif, Tuan Hakim, sebab apa dia keluar daripada rumah. So jadi dia akan jelaskan, Tuan Hakim, saya ni dipukul oleh suami sebab untuk selamatkan diri saya daripada suami saya tu, saya keluar daripada rumah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, daripada sudut bahasa, perbuatan isteri keluar daripada rumah tadi secara zahirnya adalah perbuatan nusyus. Sebab dia keluar rumah tanpa kebenaran suami. Tetapi daripada istilah undang-undang, dia tidak dianggap sebagai isteri yang nusyus. Sebab hakim tadi setelah mendengar pembelaan
daripada suami, hakim akan kata kamu keluar daripada rumah, wajib keluar daripada rumah sebab untuk menyelamatkan diri daripada kemudaratan tersebut. La darara wala dirara fil Islam. Tidak ada kemudaratan dan tidak ada yang memudaratkan di dalam Islam. Jadi tanggungjawab kepada dia kan Datuk untuk menyelamatkan diri dia. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan sekali-kali kamu campakkan diri kamu ke lubang kehancuran. Jadi untuk dia remain, duduk di rumah dalam keadaan dipukul oleh suami tadi itu, maka perbuatan itu tidak boleh diterima oleh Islam. Islam ajar isteri tadi itu untuk keluar daripada rumah untuk menyelamatkan diri daripada kezaliman yang dilakukan oleh suami tadi. Saya kerap sebut Datuk Ustazah Fatimah, Nabi SAW sebut di dalam hadis, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Bantu saudara kamu sama ada yang zalim ataupun yang dizalimi. Rakan-rakan di sini bila tahu isteri dipukul rumah, kena bantu rakan isteri tadi tu untuk dibawa keluar daripada rumah tersebut. Jadi bila dia keluar daripada rumah, bagaimana dia bantu suami dia tadi tu? Dia bantu suami dia dengan cara menyelamatkan diri dia daripada terus melakukan kezaliman kepada isteri tadi tu. So jadi yang kita katakan perbuatan nusyuz tadi, dan hakikatnya yang saya nak simpulkan di sini tuan-tuan dan puan, bahawa seorang isteri tidak akan menjadi seorang isteri yang nusyuz selagi mana tidak ada sebarang sabitan nusyuz yang diisytiharkan oleh mana-mana hakim mahkamah syariah. Jadi selain daripada dalam Al-Quran tadi Datuk apa yang perlu suami tadi lakukan kalau dia mendapati isteri tadi tu benar-benar nusyuz setelah Ustazah Fatimah, faizuhunna, dah bagi amaran, wahjuruhunna fil madaji, tinggalkan dia tempat peniduran, wadribuhunna, masih lagi meneruskan perbuatan tadi tu. Next step yang dia perlu buat daripada sudut undang-undang ialah untuk dia memfailkan tuntutan sabitan di mahkamah syariah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih Yang Amat Arif ya. Sangat jelas tu ya bagaimana apa yang sepatutnya kita lakukan. Dan saya ada satu soalan yang memang saya rasa ya memang ditunggu-tunggu juga soalan ni ya. Kita hari ni duk dengar cerita macam-macam tentang masalah kecurangan. Orang yang ketiga ya, dan yang ini yang selalunya mungkin dalam konteks suami yang dia paling susah hati ni kalau kita lah tadi yang saya sebutkan isteri dah ada orang ketiga ya. Tapi mungkin dia juga pun dah ada juga orang ketiga. Jadi macam ni ya cerita dia apabila berlakunya ya ciri-ciri kekhawatiran dan kebimbangan bahawa salah seorang daripada kedua mereka itu telah berlaku curang ya. Jadi apa agaknya yang harus dilakukan oleh suami isteri ni? Sila Ustazah. Okey, baik. Ini kebijaksanaan mencegah sebelum merawat lagilah kita detailkan lagi sebab kita bimbang. Ya, sebelum berkahwin lagi Islam dah ajar kebijaksanaan memilih. Memilih. Lepas tu dalam pertunangan tu adanya tempoh ta'aruf. Ada persetujuan bersama kat situ. Bahkan boleh bincang untuk nanti nak buat syarat ta'liq. Bagaimana untuk kita saling redha meredai, saling suka menyukai. Dan kita nak mencegah potensi untuk berlaku keretakan tu seawal yang mungkin. Sejak awal. Jadi subhanallah. Kita pun melihat kepada surah An-Nisa ayat 34 tadi ya yang diulang-ulang oleh panel kita, moderator kita berkenaan dengan lelaki ni pemimpin atau pelindung ya dalam rumah tangga ni. Jadi qawamah, kalau rumah tangga tu diisi dengan lelaki tahu tanggungjawabnya melindung, tahu tanggungjawabnya memberi nafkah, dilaksanakan sebab takut pada Allah. Dia tak daulatkan keegoan dia, tapi daulatkan kebenaran. Sebab takut kepada Allah. Isteri pula dia tahu yang dia kena fasalihat, berusaha berjuanglah untuk jadi wanita yang salihah, qanitat, yang tetap konsisten beribadah kepada Allah, hafizatul lil ghaib, menjaga dirinya. Bahkan kalau suami tak ada, jaga juga harta suami. Kalau dia berusaha mengisi rumah tangga tu dengan perkara-perkara ni, insya-Allah rumah tangga tu akan dipelihara oleh Allah.
Dan jalan nak menuju keretakan tu jadi jauh lah. InsyaAllah. Dan bila takut berlaku nusyus. Saya nak huraikan detail sikit tentang fa'idhuhun. Bila saya baca makna, apakah makna al-wa'dhu tu? Secara lughah dan juga istilah. Saya sangatlah terpegun, Masya Allah, Subhanallah. Jadi, al-wa'dhu fil lughah maknahu an-nushu wa tadhkir bil khair. Maknanya saling beri nasihat, tazkirah dengan baik. Dengan cara yang melembutkan hati, menawan hati. Bahkan bukan dengan cara menakut-nakutkan, bukan dengan takhwif disebutkan dalam artikel ni. Tapi dengan ar-rifqi wal-lin. Jadi saya bila baca makna al-wa'dhu tu, saya teringatlah Dr. Har pun rajin cerita pasal 5 bahasa cinta kan. Ini sebenarnya ilmu komunikasi berkesan. Kita tekankan dalam rumah tangga. Jadi kita nak muhasabah lah kita suami isteri. Pernah tak kita luangkan sikit masa untuk belajar ilmu komunikasi? Untuk upgrade, untuk kenal lebih ta'aruf pasangan kita. Dia bahasa cinta yang mana? Sebab bila kita teliti dalam pribadi Nabi SAW, rupa-rupanya Nabi mengaplikasikan 5 bahasa cinta ni. Ya, Nabi ada banyak contoh-contoh teladan yang terbaik. Bahkan Nabi mengisi rumah tangga tu supaya isterinya dapat ada ciri-ciri as-salihat, qanitat, hafizatul lil ghaib ni dengan ya Allah teladan yang luar biasa. Antaranya ya, Nabi ajar isteri jadi hamba yang taat. Ya, di malam hari waktu tahajud, ya Nabi sebut, bangunkanlah orang-orang yang lelap dekat kamar. Nanti akan tiba satu hari wanita yang dulu berpakaian kat dunia nanti telanjang ke akhirat. Nabi akan bagi tazkirah macam tu. Masa tu Nabi nak bangunkan Ummu Salamah. Ini disebut dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi juga satu ketika tu Nabi tengok bulan, Nabi pegang tangan Aisyah. Nabi kata, "Hai Aisyah, mohonlah perlindungan kepada Allah wa min syarri ghasiqin idza waqa." Daripada kejahatan bila gelap telah datang menutup alam ni. Sebab banyak orang buat sihir lah, buat itu, buat ini, buat kejahatan bila waktu malam. Allahu Akbar. Lagi Nabi ajarkan doa kepada Juwairiyah, Nabi ajarkan doa. Nabi juga ajar isterinya berakhlak mulia. Ketika ada seorang Yahudi kata, "Assalamualaikum, maut ke atas kamu." Aisyah pun balas. Nabi kata, "Bertenanglah, jagalah, jauhilah cakap yang buruk, yang kotor." Nabi sentiasa mengisi dengan didikan, dengan komunikasi yang baik. Ya, bahasa servisnya ada, bahasa cinta dari segi perkataannya ada, sentuhan fizikalnya ada. Segala-galalah yang kelima bahasa cinta tu lengkap kita tengok. Bahkan Nabi bertoleransi saat isterinya marah. Contohnya dalam hadisul ifki, bila Sayyidah Aisyah rasa macam kecil hatilah, dia sakit. Suami selalunya baik dengan dia bila dia sakit, bagi perhatian lebih. Tapi kali ni Rasulullah macam jauhkan diri daripadanya. Ya, bahkan macam dia rasa macam jauhlah dengan Nabi saat itu. Sehinggalah bila ayat Quran turun membela kehormatan Sayyidah Aisyah, mak dia pun kata, "Pergilah dekat suami kamu." Aisyah kata, "Wallahi aku tak nak pergi kat dia." Saatkan gitu. "Aku tak nak pergi berterima kasih dan puji dia. Aku nak pergi berterima kasih dan puji Tuhan aku. Dia yang membela kesucian aku." Aisyah cakap macam tu. Allahu Rabbi. Subhanallah. Tapi Nabi bertoleransi. Maksud toleransi ni, kita menolak sesuatu dengan cara yang tidak agresif, cara yang tidak keras. Itu toleransi. Jadi subhanallah, mengisi tu. Bila kita bina rumah tangga, jangan fikir tentang kontainer sahaja, tapi kontennya. Jangan fikir nak letak langsir, nak buat rumah sahaja, itu pun penting juga. Tapi kontennya, pengisiannya apa dia, itu boleh mencegah. Dan kalau ikut turutan tadi tu, yang Ahmad Arif pun dah bacakan pada kita, fa'idhuhun, itu sebenarnya tentang ilmu komunikasi, ilmu nasihat menasihati. Lepas tu tak jadi juga al-hajru fil madaji'. Ini kalau istilah psikologi kita sebut sebagai negative reinforcement. Sebelum nak bagi apa-apa punishment, jangan guna dulu punishment tu last. Dia bukan quick option tapi last option. Kau boleh tak nak guna pun. Tak nak guna pun. Sebab Nabi pun kata, siapa yang pukul isteri bukanlah orang baik dari kalangan kami. Dan Nabi sendiri tunjuk contoh tak pernah pukul isteri. Bahkan Nabi siap sindir lagi. Nabi kata, kamu pukul dia siang hari, malam nak peluk pula.
Macam pelik lah kan perangai macam tu. Jadi mengasingkan tempat tidur ni macam menarik nikmat lah. Untuk kita sebut sebagai negative reinforcement. Baru last sekali tu punishment. Punishment ni pun dah diterangkan cara-cara oleh Yang Amat Arif tadi, dan ini semua langkah yang sangat cantik disusun dalam surah An-Nisa ayat 34 ni, tentang kontennya, lepas tu tentang kalau berlaku ataupun kalau kita takut berlaku apa perlu kita buat. Dan diingatkan jangan sengajalah nak cari kesalahan, nak susah-susahkan, nak sulitkan. Sebab Allah tu maha tinggi, maha besar. Jadi dalam alam rumah tangga, bila kita daulatkan kebenaran, ketuhanan, dia akan sangat cepat menyembuhkan kita. Berbanding kita daulatkan keegoan, keakuan, meninggi diri, takabur, yang akan merosakkan alam rumah tangga tu. Allahu'alam. Terima kasih Ustazah atas jawapan tu. Jadi jawapannya kalau takut tentang kecurangan tu, kalaulah rumah tangga dibina dengan asas-asas tersebut, hubungan antara suami isteri tu sangat erat. Dan saya selalu kalau cakap tentang kecurangan ni, yang Amat Arif dan juga Ustaz Fatimah, dia berlaku apabila berlakunya kerenggangan. Dan bila renggang tu lah boleh ada orang ketiga tu. Tapi bila kita sebutkan bagaimana Ustazah nyatakan tadi, insya-Allah tak akan ada tu, tak akan ada ruang tu ya. Kalau ada orang nak masuk pun dia tak boleh. Sebab dah erat sangat dah insya-Allah. Jadi yang Amat Arif, yang ini kira kalau kapal terbang tu dia nak landing lah dah ni. Jadi apakah tindakan yang boleh diambil oleh isteri apabila suami itu sudah mula menunjukkan ciri-ciri nusyuz? Memanglah dah adalah wura-wura tu nampak gaya ya. Kita dah nampak tu. Bagaimanakah isteri akan mendapat keadilan dan kepada siapakah dia boleh mengadu? Silakan. Okey, terima kasih Datuk Ustazah Fatimah. Step pertama seperti mana yang Ustazah Fatimah dah jelaskan tadi, dan saya dah sebut sebab nuzul surah Nisa ayat yang ke-128. Bagaimana berlaku dalam kes Saudah tadi tu, komunikasi perbincangan. Sebab tu Allah SWT sebut dalam ayat tu, fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulhan. Maknanya bila mana seorang isteri tadi bimbang yang pasangan suaminya berlaku nusyuz, apa Allah SWT ajar? Allah kata tak salah untuk mereka ini berbincang dan cari jalan perdamaian. Yang inilah yang Ustazah Fatimah dah jelaskan tadi, kepentingan untuk pengurusan komunikasi. Kan? Itu penting. Yang ni level yang pertama tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya penting untuk suami isteri tadi tu to communicate. Ada bahasa komunikasi. Jangan biarkan jurang komunikasi tadi yang Datuk sebut tadi. Sebab bila berlaku jurang komunikasi tadi, makan hati, simpan dalam hati, maka yang ini akan menyebabkan kerenggangan tadi tu bila berlaku nusyuz di pihak suami tadi. Jadi first step pada pandangan saya kalau ikut ayat tadi tu, ayat surah An-Nisa 128, maknanya bila berlaku saja kebimbangan nusyuz suami tadi, maka isteri kena approach suami dia, berbincang, mencari jalan yang terbaik bagaimana nak menyelesaikan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, di dalam suratul Mulk, kita tahu tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pasangan suami isteri bila mula akad nikah, kita ada matlamat yang kita nak tuju. Kita ajar, Ustazah Fatimah selalu sebut, baca matlamat perkahwinan ini tidak lain ialah untuk dapatkan sakinah, ketenangan, mawaddah, kasih sayang dan juga rahmat. Ini matlamat suami isteri pada peringkat awal. Tetapi hidup ini akan penuh dengan ujian. Ini janji Allah SWT. Allah akan uji seorang isteri dengan suami. Allah akan uji suami tadi itu dengan isteri. Ini janji Allah. Maknanya kehidupan kita ni tuan-tuan dan puan akan penuh dengan ujian. Dan Allah kata, untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah nak uji kita, Allah nak tengok siapa di kalangan kita ini antara suami isteri yang paling baik tindakan dia. Ini yang Tuhan sebut tadi tu. Bila mana Allah turunkan ujian, apa tindakan yang terbaik? Jadi kita dah tengok first step tadi Ustazah Fatimah dah ajar. Maknanya perlu ada komunikasi yang baik. Bila mana isteri tadi mendapati ataupun bimbang suaminya telah melakukan sesuatu perbuatan nusyuz, dan dia kena approach suami dia tadi. Kena berhadapan face to face. Nasihat. Ad-dinun nasihah. Islam, agama kita ini dibina atas nasihat. Jadi apa salahnya Datuk Ustazah Fatimah untuk isteri tadi yang bimbang sayangkan keluarga tadi tu untuk memastikan dan menasihati suami tadi supaya kembali ke jalan yang benar. Itu tidak jadi masalah. Itu step yang pertama. Okey, itu level suami dan isteri. Next yang kedua, bila dah nasihat-nasihat peringkat suami isteri tadi tu tak berjaya, dan saya cadangkan supaya kita pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua ni tuan-tuan dan puan, di Jabatan Agama Islam daerah berdekatan dengan isteri dan suami, katakan dia kalau dia duduk di Kuala Lumpur, okey, Jawi, di apa tu dekat dekat TV Hijrah tu, Jabatan Agama Islam, kita kenal pasti dekat situ ada unit runding cara. Unit runding cara ini bertujuan untuk mencari jalan supaya suami isteri tadi tu dapat didamaikan. Tuan-tuan kena ingat, kita dah cuba dah step pertama tadi. Level awal peringkat kita dah kenal pasti ada masalah, bincang tak boleh, dan kita pergi kepada pihak yang bertanggungjawab. Dan kita pergi kepada unit runding cara Jabatan Agama Islam ataupun pejabat-pejabat agama daerah, mereka ada unit runding cara. Dan pegawai-pegawai ini memang dilatih untuk memberi runding cara yang terbaik. Nak cari jalan perdamaian. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, secara official juga, ada kaunselor yang dilantik. Di Jabatan Agama, okey, ada mereka-mereka kaunselor, professional kaunselor, ataupun juga ada kaunselor kekeluargaan. Datuk Ha pun certified kaunselor apa semua. Jadi maknanya jumpa Ustazah Fatimah di peringkat level yang kedua untuk bertemu, mengadu masalah tersebut dan mencari jalan perdamaian. Cuma saya nak nasihatkan sini untuk kita cari solusi ini, dia tak boleh satu pihak saja. Dia mesti kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan, bila mana seorang isteri telah memfailkan aduan di pejabat agama untuk mendapat sesi runding cara ataupun sesi kaunseling yang akan dijalankan oleh pegawai-pegawai di jabatan agama tersebut, maka suami tadi dia kena bertindak secara profesional. Tuan-tuan dan puan, para suami, kita nak bina keluarga yang sakinah. Dan bila mana kita melakukan sesuatu kesilapan dan kesalahan, cara yang pertama ialah kita kena recognize, kita kena acknowledge yang kita telah melakukan suatu kesalahan, ada masalah pada diri kita. Jadi bila isteri tadi itu telah buat aduan terhadap suami tadi, tak kira lah apa yang Ustazah Fatimah, isu kecurangan, isu tak bayar nafkah, isu pukul dan sebagainya. Kalau isteri tadi itu telah buat aduan dan ada masalah pada suami tadi, dia kena hadir sesi runding cara di Jabatan Agama dan juga di kaunselor tadi itu untuk cari jalan perdamaian. Setelah usaha suluh yang dilakukan oleh suami isteri di peringkat awal tadi itu tidak berjaya. Jadi yang ini peringkat. Selain daripada Jabatan Agama, tuan-tuan dan puan, okey, lembaga lembaga penduduk LPPKN pun ada buat runding cara keluarga dan juga kaunseling ini. Okey, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Jadi kena ambil peluang tersebut. Dan yang akhir sekali, Datuk Hai, Ustazah Fatimah, kalau berterusan juga nusyuz suami tadi, katakan nusyuz suami ini berbentuk pukul, isteri tadi itu dizalimi, dipukul dan sebagainya, maka isteri tadi itu perlu bertindak yang saya sebut tadi, bantu suami yang masalah tadi itu dengan cara yang pertama untuk dia buat laporan polis. Penting untuk dia buat laporan polis untuk lindungi diri dia. Kemudian dia kena filekan tuntutan fasah, taklik dan sebagainya di mahkamah syariah sebab dah tak boleh nak selamatkan lagi.
Dah cuba dah banyak kaunseling, runding cara apa dah buat dan dia tak nampak suami ni tu berubah. Jadi dia boleh filekan tuntutan itu di mahkamah syariah untuk mendapatkan perintah fasakh bagi pembubaran perkahwinan tersebut. Jadi pada pandangan saya Dato' Ha, itu yang perlu dilakukan oleh seorang isteri bila mendapati bahawa suami dia tadi tu telah melakukan sesuatu perbuatan nusyuz tadi. Wallahu a'lam. Terima kasih ya, jazakallah khairan pada Yang Amat Arif di atas penjelasan tadi tu. Ya, jadi alhamdulillah pagi ni kita dapat penerangan ya. Mudah-mudahan keluarga kita doakan semua keluarga di Malaysia ini akan dapat melayari orang kata liku-liku dalam kehidupan berkeluarga. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Fatimah Syarha dan juga Yang Amat Arif, Datuk Seri Dr. Naim di atas sumbangan input yang diberikan, dan insya-Allah saya bagi pihak penganjur merasakan lengkap kita punya huraian tentang surah An-Nisa ayat yang ke-34 itu, membawa juga kepada surah An-Nisa ayat 128, dan mudah-mudahan kita menjadi insan yang lebih bijaksana dalam melayari kehidupan kita. Dan kalau adalah misalnya ada siri kedua, ada orang tanya dah ni, ada siri kedua ke tidak, saya membuka cadangan kepada siapa saja pelayar yang mungkin nak mencadangkan ayat mana, surah mana yang kita harus kupas pula di dalam siri yang kedua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dan mudah-mudahan kita akan sentiasa berada dalam rahmat Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. 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 Yang percaya pada janji-janjinya, syukur segala